Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, muslimin dan muslimat, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kebahagiaan pada kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, seluruh umat Islam khususnya, dan juga semua rakyat Malaysia. Dan kita mohon sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada coronavirus ataupun COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita yakin dan kita percaya kepada Allah tempat kita mengadu, kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi kita dan Allah bawa jauh pergi virus ataupun COVID-19 ini, jauh daripada kita, dan mudah-mudahan kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab COVID-19 ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berasa gembira sangat pada pagi ini live bersama dengan live FB bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Rasanya kita buat santai sikit, tuan-tuan. Saudara rakan-rakan FB daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Hari ini pukul 9 pagi saya diminta untuk mengisi ataupun ruangan ini. Kita berbincang, kita memperingati, kan ad-dinun nasihah, agama ni kan nasihat. Jadi adalah lebih elok untuk kita sama-sama menjadikan ruangan FB Live Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menjadi satu ruangan untuk kita berdiskusi dan kita memperingat antara satu sama lain. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Rakan-rakan FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, saudara-saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pukul 9 pagi ini amanah ataupun tajuk yang kita nak sama-sama bincangkan adalah kalau boleh, dia dah main macam orang biasa FB tu, tolong share, like share, boleh share kan kepada semua. Subhanallah, 40 dah orang tengok. Masya Allah. Baru ni saya buat kuliah di laman FB Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, lebih kurang 27. Ini dah 40, subhanallah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya, dan saya percaya yang bersama-sama dengan kita adalah tuan-tuan guru, para asatizah, semua rakyat Malaysia khususnya wilayah persekutuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa pulang sesuatu kebaikan pada rumah kita. Kenapa rumah kita? Kan sekarang ni PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi PKP ini tajuk yang kita cuba, bukan kita cerita bab PKP ni, bukan, tetapi di bawahnya tu kalau tengok iklan lah yang Jawi sediakan, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di bawahnya think positif. Itu nak cerita tu, think positif. Okey, saudara, rakan-rakan abuse sekalian, think positif. Kenapa? Bukan marah tau sebab dalam rumah. Ini first time dalam rumah kita berkuliah. Tak, dia lain sikit sebab tak ada orang kan. Jadi tengok ni pula guna front camera, tengok diri sendiri macam bagi ucapan ataupun nasihat ataupun bincangan bersama diri sendiri, tahu tak? Jadi minta tolong share kan kepada rakan-rakan kita yang lain. Untuk sama-sama kita ambil manfaat, dan kalau boleh notekanlah dekat situ, dekat ruangan, boleh komen lah, cakap insya-Allah, doa lah, perkataan-perkataan yang baik, al-kalam doa kan,
perkataan-perkataan tu adalah doa. Jadi buatlah doa. Banyak-banyak beri love lu. Berikan. Oh, dah macam promosi dah. Kita ni ada 30 minit saja. Ada 30 minit je, tak banyak. Tak panjang, tak lama. Jadi ruangan yang ada ni, saudara, sebelum kita nak mulakan, tolong sharekan, dan mudah-mudahan ruangan FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ini, Jawi ini, menjadi satu wadah untuk kita, bukan sekadar untuk hari ini. Mungkin kalau ramai lagi viewer, ramai lagi yang menonton, mudah-mudahan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan akan memampatkan ataupun lebih memperbanyakkan lagi ruangan-ruangan diskusi ataupun tazkirah ataupun peringatan-peringatan dalam tempoh kita dalam keadaan kawalan pergerakan ini, PKP ini, mudah-mudahan, insya-Allah. Saudara, okey, dah 99. Saya tak buat macam meniaga tau. Kalau meniaga tu, okey, tunggu 1,000 orang. 1,000 orang tu jenuh tu. Waalaikumsalam, dayang jamaah, dayang jamaah. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh Ustaz, insya-Allah. Oh, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Firdaus Syukran pun ada. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih para asatizah, para umat kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kenapa kita nak cerita bila sebut tajuk tu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sehingga ramai di antara kita di TV, ada yang buat lagu pula tu, Tomok sebagainya, Black, dia kata stay at home. Kenapa stay at home? Stay at home sebab ada kaitannya dengan PKP, supaya kita kawal pergerakan kita, jangan pergi mana-mana, kita duduk dekat rumah. Jangan pergi mana-mana, stay at home. Jadi kita nak ambil amanah yang cukup besar, stay at home. Bukan senang, tuan-tuan. Yang jenis pencen-pencen. Dulu saya beberapa masa yang pernah saya bertugas, orang pencen ni, Pak Haji kita, Mak Hajah yang pencen-pencen ni, bukan senang dia nak duduk dekat rumah bila tak ada kerja. Orang yang dah biasa kerja, dia akan terus bekerja walaupun dah pencen. Jadi kita faham bahawa sesungguhnya untuk berada di satu tempat, kawal pergerakan, bahkan dalam rumah, tak boleh keluar rumah, kita tetap kena jaga batasan kita seperti apa yang digariskan oleh BKM, badan berautoriti. Walaupun dalam rumah, tak bergerak di rumah, di luar rumah. Jarakkan antara saya dan juga anak saya. Jarakkan saya dengan isteri saya. Penat tak? Penat tak? Sebab dah lah tak boleh keluar. Dalam rumah pula kena jarakkan kedudukan kita dengan keluarga kita. Subhanallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sebab kita tak tahu. Sebab ada orang yang kena ataupun dijangkiti COVID-19 positif, tetapi dia tidak ada simptom-simptom. Demam, sesama, batuk dan sebagainya. Itu yang kita pihak KKM agak lebih takut, supaya kita jarakkan kita punya keadaan antara satu sama lain untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Kita sayang semua, kita sayang anak kita, sayang isteri kita, lagi-lagi orang-orang yang berada ataupun bertugas sebagai frontliner. Nak balik rumah pun terpaksa jarakkan. Ada yang kita tengok dalam Facebook, terpaksa buat kemah dekat luar rumah, tidur dekat kemah, jarakkan dirinya daripada keluarganya dan sebagainya. Subhanallah. Ada yang frontliner kita yang dengan Pak Nil di FB itu, saya tengok, subhanallah, tak ada yang tak menangis, tengok semua menangis. Betul tak, tuan-tuan? Alhamdulillah, suara ustaz sangat jelas. Alhamdulillah sebab pakai ni. Adik punya ni, dia jelas lah, insya-Allah. Dia pakai nampak macam mahal punya adik ni, saya ambil yang adik saya punya lah. Kan? Jadi mudah-mudahan ada kebaikan. Yang penting suara jelas. Yang penting suara jelas, semua tengok. Alhamdulillah dah 104 yang melihat dan menonton bersama-sama dengan FB Live Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Balik, kita nak cerita tentang apa yang Pak Nil Pak Nil cerita dalam perbualan dia bersama dengan salah seorang nurse atau staff nurse hospital, Nurul namanya. Subhanallah, menitik air mata kita tengok. Siapa komen dalam tu semua menitik air mata, tak dapat nak berjumpa dengan anak-anak yang rindu. Bahkan
Dia pula adalah single mother, ibu tunggal. Allahu Akbar. Bahkan tuan-tuan, sebenarnya saya di Sabah, nak cerita lah dekat Sabah ni. Sebab kawalan, perintah kawalan pergerakan ni saya dapat setelah saya berada sampai di Kota Kinabalu. Jadi saya dapat arahan tu buka WhatsApp ketika mana saya dah sampai di rumah. Jadi saya pun berkampunglah di rumah. Flight saya untuk saya balik pada hari Ahad minggu lepas terpaksa saya tunda, berikutan untuk tidak merebak ataupun menularkan lagi. Kita tak tahu virus itu ada pada badan kita ataupun tidak. Saudara, di Sabah ni pun isteri saya berkhidmat di hospital Likas. Pun dalam grup WhatsApp-nya ada doktor-doktor yang terpaksa. Dua ataupun suami isteri ni adalah doktor. Dan saya tengok dalam grup WhatsApp isteri saya meminta pertolongan kepada siapa yang boleh bantu dia untuk menjaga anak-anak dia. Subhanallah. Kerana mungkin kemungkinan besar mereka terpaksa dikuarantin dan sebagainya. Jadi perjuangan frontliner kita bukan satu perjuangan yang main-main, tuan-tuan. Ini adalah perkara yang sangat serius yang perlu kita ambil perhatian, kerana kalau bukan kita tolong saudara kita, macam mana kita nak dapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul tak betul? Betul ke betul? Orang kata, betul ke betul? Betul ke betul? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Wafi, Imam An-Nawawi, hadis 40 yang famous. Disebutkan tentang Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya dengan syarat. Tengok tips Nabi SAW. Nak dapatkan pertolongan daripada Allah SWT, ini pertolongan yang sangat luar biasa kalau kita dapat. Kita bukan dapat pertolongan dengan kawan kita, dengan isteri kita, dengan pasangan kita, dengan mak bapak kita. Kalau kita telefon nak minta duit pun, aduh, sebesarlah. Ini dapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu benda yang biasa, tuan-tuan. Saudara, pertolongan daripada Allah adalah idaman seluruh makhluk. Semua nak pertolongan Allah. Daripada nak dapat duit, kekayaan, anak, nak dapat itu, nikmat ini, orang ada, kita nak ada juga. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan suami, bang. Ingat tak? Dalam video yang viral tu, si Amy Mastura lepas solat dia kata, abang nak beli beg, belilah, berapa, murah je, berapa tu, berapa tu, 4,000. Lari terus suami dia. Sebab tuan-tuan nak minta tolong suami belikan beg yang mahal tu pun lari suami. Bayangkan, subhanallah, kita dapatkan pertolongan daripada Allah. Tips dia, tolong orang lain. Tips dia, tolong orang lain, kamu, kita, saya akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu yang kita nak. Tips dia, kita jaga keluarga kita, kita jaga diri kita, kita jaga diri kita, kita tolong jaga diri kita, jaga anak bini kita, jaga mak bapak kita yang ada dekat rumah ni. Jangan keluar, jangan main. Tengok yang dalam ini semua dah Facebook ni, video macam mana polis tu tahan ada 2 anak muda, ditanya pakai mask, kenapa keluar? Ting, tahu tak, aku pun tak nak kerja. Macam-macam lah, semua dalam video tu. Tapi dia kata, budak tu kata, mak saya izinkan, saya dah minta izin mak saya. Dia kata, oh, mak kau bagi? Bagus betul mak kau. Tuan-tuan, polis marah mak tu. Yalah, kita tolonglah jaga anak kita, kita tolonglah jaga keluarga kita. InsyaAllah Allah akan datangkan pertolongan. Niatkan kita nak tolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada dekat hospital, yang berhempas pulas, penat nak jaga, nak merawat
pesakit-pesakit sama ada positif ataupun negatif. Yang nak menyaring tu pun satu hal tuan-tuan, bukan senang. Jadi marilah kita bersama-sama menolong mereka dengan kita stay at home. Jaga diri, jaga anak-anak, jaga bini, jaga keluarga kita. Kalau nak pergi keluar, nak beli barang, seorangnya. Abah nak ikut, abah nak ikut. Janganlah. Abah nak ikut. Memanglah. Anak-anak mesti nak ikut. Pasang plan. Buat backup plan. Inilah masanya untuk suami-suami, husband-husband lebih kreatif. Saya semalam nak keluar. Pura-pura bukan menipu untuk menjaga supaya anak tu tak menangis. Pakai kain dalam ada seluar. Tahu-tahu tengok dia seronok tengok TV, kita keluar, buka enjin, jalan. Bukalah kain tu sebelum masuk kereta. Kita jaga tuan-tuan. Pergi keluar, jangan lama-lama. Saya dekat sini pasar raya ni. Cepat-cepat masuk, tengok. Saya sebelum keluar kereta tu tengok checklist. Okey, ini ada 15 barang. Masuk, pam, keluar. Masuk dalam kereta, jalan balik. Assalamualaikum. Kan simple. Jadi kita jaga diri kita, jaga keluarga kita tuan-tuan. Hadirin para penonton, rakan-rakan FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tak lama dah, tinggal 15 minit lagi. Di sebalik situasi ataupun keadaan PKP tadi, sebenarnya saya mengajak untuk kita sama-sama jom think positif. Jom think positif. Mari kita berfikir dengan pemikiran yang baik. Kenapa? Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ajaban li amril mukmin. Itu nak cerita ni. Takjub Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas urusan orang-orang manusia yang dicop sebagai orang beriman. Kerana apa? Segala urusannya adalah baginya baik. Maknanya semua urusannya dianggap baik. Masya Allah, izdihar hormat. Masya Allah, ustazah, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Nasir pun ada bersama dengan kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz kena bantu jauhi Ustaz bagi tazkirah. Malu nak bagi tazkirah. Okey, balik pada perbincangan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Kenapa? Semua urusan dianggap baik. Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan pada dia, dia akan bersyukur dan kebaikan padanya. Kedua, kalau Allah berikan kesusahan, musibah ataupun kesakitan kepada dia, dia bersabar, kebaikan kepadanya. Bersabar, kebaikan baginya. Semua urusan orang beriman dianggap baik. Okey, yang senang tu okey lah. Semua anggap secara logik akal, persepsi kita semua yang baik-baik, senang, hadiah, semua benda yang kita seronok. Emosi kita sangat-sangat gembira menerimanya. Tetapi musibah, kesusahan, PKP, ekonomi khususnya kepada para peniaga. Saya faham, saya government servant. Tuan-tuan yang bersama dengan saya mungkin ada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kecil, yang mungkin mereka perlu keluar untuk mencari rezeki, bahkan sesuap rezeki. Faham dan percayalah, orang beriman, kata Nabi SAW, urusannya semuanya dianggap baik. Walaupun musibah PKP ini ditahan, tak boleh nak meniaga, tak boleh nak mencari rezeki, tak boleh nak keluar, percayalah, kebaikan ada padanya jika kita bersabar. Apa itu sabar? Sabar tahan diri dari kesulitan, tahan diri daripada kesedihan, tahan diri daripada perkara yang kita tak suka, yang kita benci. Majority, tapi ada juga yang suka. Majority orang nak kerja, orang nak aktif kembali kerja. Bahkan saya yang menjaga masjid, sangat-sangat nak masjid dia buka, kerana tengok semalam video ada rakan-rakan kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang
frontliner yang tak didendang. Food Panda, solat sebelah pagar masjid. Semalam juga solat di Petronas di bahagian parking, macam Grab food. Solat di luar, bukan di dalam masjid. Hati mana, pengurus masjid mana yang tidak merasa sakit, tuan-tuan? Kita tengok pun sedih, tuan-tuan. Allahu Akbar walillahilhamd. Tapi macam mana? Inilah kehendak dan permintaan untuk kita menjaga. Mudah-mudahan akhafud dararain, kita dapat memilih sesuatu yang lebih ringan daruratnya. Kita mengelakkan daripada wabak ini terus viral, terus terhinggap ataupun dijangkiti kepada siapa yang kita pun tak sanggup, tuan-tuan. Kalau pada awalnya dulu orang dijangkiti, orang positif, tetapi hari ini dah berapa ramai yang telah meninggal dunia kerana COVID-19 ini, yang membunuh dan mencari mangsanya. Jadi marilah kita sama-sama bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, saya dan juga semua, walaupun siapa juga kita, peniaga kecil, peniaga besar, ustaz, guru, semuanya bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Dalam surah Al-Baqarah Allah dah sebut dah, ya ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Apa? Ya sayang, sekejap tuan-tuan. Ni dah pastikan dah tidur, tapi dia bangun juga. Ya sayang, ya. Nanti sekejap ya. Sekejap. Abah jumpa kawan-kawan Abah sekejap. Hakim dekat dalam bilik Abah dulu, pergi makan dulu, nanti Abah datang. Okey? Masih sayang. Nanti Abah datang. Nanti Mama datang. Okey, Mama datang, Mama balik petang kan? Okey? Pergi dekat nenek. Nenek nak bagi sarapan. Go. Okey saudara, minta maaf, dia ada iklan. Biasalah anak-anak dah bangun. Dah bagi sedap-sedap dah, tidur tak rupanya bangun juga, subhanallah. Baiklah, saudara, begitulah kita kena bersabar. Inilah tuntutan dalam Islam kepada orang-orang Islam dan lagi-lagi orang yang beriman. Benda yang kita tak suka, benda yang memberi kesulitan, kita bersabar padanya. Mudah-mudahan kata Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya, ingat tadi nak dapatkan tips daripada nak dapatkan tips pertolongan daripada Allah, tolong orang lain. Itu sebab kita jaga diri kita. Kita tolong diri kita supaya kita dapat tolong sahabat-sahabat kita yang ada dekat hospital, yang menjadi frontliner dekat tentera, pada roadblock yang dibuat. Kita tolong mereka dengan kita stay at home. Pertama. Kedua, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita tolong menolong dengan kesabaran dan solat. Sabar digandingkan dengan solat. Tuan-tuan, dalam tempoh PKP ini, jom, saya menyeru sama-samalah kita. Saya menyeru kepada semua untuk kita perbanyakkan salat, banyak melakukan amal ibadah ketika mana dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan seperti ayat tersebut yang saya bacakan tadi, Allah bersama-sama dengan kita. Kalau Allah dah bersama dengan kita, tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Hanya kebahagiaan dan ketenangan yang bisa ataupun mampu kita ungkapkan. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Saudara, sikit lagi. Nak dekat habis dah. Kenapa 59 dah ni? Makin merosot dah ni. Ni dia datang sekejap je ya. Dia datang sekejap, lepas tu keluar je. Masya Allah. Tak apa. Kita teruskan. Kalau ikutkan 60 view ni, ramai ni. Subhanallah. Terima kasih para asatiza dan semua yang bersama-sama dengan FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey. Apa lagi yang kita nak cerita? Tuan-tuan, bercerita tentang think positif. Teringatkah kita tentang satu surah yang mana Nabi SAW pernah berduka cita dan dalam tempoh beliau ataupun baginda tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba
ada seorang perempuan, wanita, ditafsirkan oleh sebahagian pendapat mengatakan itu isteri kepada Abu Jahal, dengan memberi satu statement yang cukup padu ataupun cukup menyakitkan dengan menyebut perkataan ini, syaitanmu telah meninggalkanmu, syaitanmu telah meninggalkanmu, ataupun Tuhanmu telah meninggalkanmu, wahai Muhammad. Saudara, Nabi dalam keadaan seperti itu beberapa tempoh tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada pula seorang perempuan yang mocking ataupun menghina Nabi dengan perkataan sedemikian rupa. Lalu turunlah surah apa? Cuba tengok, tulis dulu. Al-Fadil, Ustaz Faizul, Masya Allah. Tulis dulu. Surah apa? Siapa dapat jawab? Ini sanitizer tau. Siapa dapat jawab? Saya doakan mudah-mudahan orang yang betul jawapan dia adalah orang yang paling bahagia dalam dunia. Amin. Tolong, ada 49 orang yang tengok ni. Sama-sama amin. Siapa dapat jawab, bukan bagi hadiah sanitizer tau. Siapa yang dapat jawab surah apa, kita doakan sama-sama. Amin, amin, amin. Dia menjadi orang yang paling bahagia dekat dunia ni. InsyaAllah. Amin, amin. Jawablah. Tak ada nak jawab ke? Tulislah, komen sikit. Surah apa? Teka. Surah, sebabun nuzulnya, beberapa tempoh Nabi tak terima wahyu ketika itu, dan paling senang dia punya hint dia Nabi kena mocking ataupun kena hina dengan isteri Abu Jahal dengan menyatakan Tuhanmu telah meninggalkan kamu. Tak ada yang nak jawab, nampak? Tak ada yang jawab ke? Tak apalah, saya ringkaskanlah kalau tak ada yang nak jawab ke. Okeylah, kalau tak ada yang nak jawab, saya... Betul ni, tak ada orang nak jawab Betul? Okey, tak ada, tak apa. Surah Ad-Duha. Apalah Ustaz, saya tahu tapi malas nak jawab. Okey. Okey, saudara, surah Ad-Duha. Wad-duha, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu nak ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha, pagi. Banyaklah tafsiran, saya tak cerita bab tafsir ataupun tadabbur surah Ad-Duha. Saya ambil sikit. Allah bersumpah dengan malam. Itu sebab ambil kebaikan solat duha. Kalau boleh pukul 8 solat duha. Sebab banyak. Sebab Allah bersumpah. Begitu juga dengan tengah malam. Allah bersumpah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu Taala kata, tidak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bahkan tidak juga membencimu. Qala abghad. Tafsir qala abghad. Apa itu qala? Benci. Subhanallah. Nur Syahada Abdul Rahman, masya-Allah. Terima kasih, love tu cantik sangat, bulat besar. Saudara, Allah Subhanahu Taala turunkan ayat ini dan menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi satu statement yang kukuh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak tinggalkan engkau wahai Muhammad dan kami tidak membencimu. Tuan-tuan, ini apa yang Nabi rasa, mana Allah tak turunkan wahyu ni, Allah dah tinggalkan aku ke. Tiba-tiba ada pula statement pula daripada seseorang wanita, dia kata, kan Tuhanmu dah tinggalkan kau. Mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau? Sebab Nabi ketika itu, ayat itu di Mekah berkenaan dengan akidah, ini sangat kekuatan prinsip ataupun akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji. Sehingga kan ada seorang perempuan yang menghentam, mengherdik dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Tuhanmu telah meninggalkanmu. Tuan-tuan, PKP. Agak rasa macam mana? Bosan lah Ustaz. Polis jumpa, tengok ronda-ronda dekat satu taman, ada budak-budak yang tengah main bola. Dipanggil semua, kenapa? Tuan, pakcik, bosan lah duduk rumah.
Tuan-tuan, siapa yang tak bosan duduk rumah tuan-tuan? Kalau ada FB, tak apa lagi. Kalau dah setiap hari FB, jenuh juga. Penat tuan-tuan. Kita nak juga berkomunikasi, bermuamalat sesama kita, lepak, minum dan sebagainya, main dan sebagainya. Sudah tentu, itulah fitrah kita. Tapi di saat kita rasa penat, di saat kita rasa dihentam, buka TV pula, berita selalu kata KKM, Datuk Dr. Nur Hisham pun selalu sebut makin meningkat. Kalaulah tak mendapat sokongan yang kuat daripada semua rakyat Malaysia berkenaan dengan PKP, stay at home, mungkin gelombang ketiga bakal kunjung tiba kepada kita. Lagi-lagi dengan kenaikan kadar kematian, lagi-lagi dengan semalam di Johor 82 orang 80 something telah sah positif, dah lockdown di kawasan tu. Subhanallah, kita dengar tu pun Allah, bila nak baik. Kita dah dengar macam-macam dah. Bahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga dalam Facebook semua kata first time dalam sejarah Perdana Menteri bagi doa, Perdana Menteri bacakan doa, sehingga sayu dan terharu hati-hati kita. Ramai para ulama mendoakan. Bahkan semalam dalam TV, sebelum ni kita tengok dekat Facebook video-video yang viral, masuk pula dalam TV tentang doa saudara-saudara kita yang berada dekat Syria ataupun Syria, mendoakan kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusan rakyat Malaysia, memberikan kesenangan, memberikan ketenangan, menjauhkan wabak ini jauh daripada rakyat Malaysia. Sebab hati kita tuan-tuan, dengan keadaan ini. Semua ini menjadikan kita rasa pertama tertekan, lepas tu kita semua daripada Jabatan Agama semua menasihatkan untuk kita dekat dengan Allah. Banyak doa-doa yang kita baca. Tadi pagi saya sempat tengok bukan doa, lagu yang dengar hayati sedih. Banyak masjid ditutup, Mekah ditutup, Kaabah tak boleh orang nak buat tawaf dan sebagainya. Hati-hati yang sangat rindu kepada Kaabah, sangat rindu kepada masjid, sangat pilu tuan-tuan. Dah macam-macam kita buat. Adakah Allah bersama dengan kita? Adakah Allah tinggalkan kita? Dengan kita sedang mendepani COVID-19 ini yang membunuh dan cuba menjangkiti manusia-manusia yang ada khususnya dekat Malaysia ni. Allah, kita penat, kita rasa. Terima kasih Mat Nazri Mus, Simpang Renggam, betul. Kat Simpang Renggam Ustaz. Sorry. Betul. Saya sebut Johor kan? Simpang Renggam, betul. Di manakah Allah? Saya percaya ramai orang yang sedang beribadah, bermunajat, bermohon kepada Allah. Jangan pernah mempersoalkan dan mengeluarkan kata-kata di manakah Allah, bila Allah nak kabulkan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ditanya dengan seorang sahabat tentang begitu, mana bila nak dimakbulkan doa aku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, di saat engkau mengeluarkan kata-kata tadi, kau sedang berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, teruskan. Kaedah dia simple. Teruskan beribadah, teruskan bermunajat, teruskan berdoa. Minta doa pada anak-anak duduk kat rumah kita. Jangan lupa tuan-tuan, 5 waktu tu. Abang-abang, husband, ayah-ayah, jom kita sama-sama. Saya pun tak berjaya nak buat lagi ni, tapi kita cuba buat. Panggil anak-anak kita yang kecil tu. Sehari 2 memang penat. Tak pernah. Biasanya kita tahu dah sekolah, dah solatnya. Kita pun dekat pejabat je solatnya. Hari ni, saat ni, tempoh ini sehingga 14 April, kita akan bersama dengan mereka. Takkan tengah solat, kita solat seorang-seorang. Dia main kat sebelah. Anak tu kita nak senyapkan bagi handphone. Takkan sampai bila tuan-tuan? 2-3 hari memang penat.
nak ajak, kita pula kena ambilkan wuduk dia, carikan kopiah dia, solat sama-sama, lepas tu dia main, tak apa, penat. Kita istiqamah tuan-tuan, kita istiqamah, kita terus. Walaupun penat, ini pengorbanan kita. Ini perjuangan kita dalam rumah. Mudah-mudahan Allah bagi tempoh kita. Selalu kita sibuk dekat tempat kerja kita. Masa kita dengan anak-anak dan keluarga kita sangat sikit. Tapi kali ini, kita gunakan kesempatan yang ada ni. Kita berjuang. Beberapa tempoh, 2-3 hari, memang penat. Tapi insya-Allah, Allah akan menatijahkan perkara ataupun hasil yang baik. Tuan-tuan, saya berbalik kepada tadi. Adakah Allah meninggalkan kita? Seperti mana surah Ad-Duha tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah jawab, kami tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan bukan kerana benci kami kepadamu. Saudara, ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga kepada kita. Intisari ataupun tujuan itu sama kepada kita. Yang Allah cuba sampaikan mesej itu kepada kita. Allah tak akan tinggalkan kita, tuan-tuan. Tuhan Rabbul Jalal, Rabbul Jalil ini tidak akan meninggalkan kita, tuan-tuan. Allah bersama-sama dengan kita. Allah sedang melihat, sedang mendengar perkataan ataupun doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza, surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku meminta kepadanya, aku dekat. Fa inni, maka aku ini dekat kepadanya. Tuan-tuan, teruskan. Dan jangan la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa pada rahmat Allah. InsyaAllah kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bantu kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan buang wabak ini jauh daripada kita dalam tempoh PKP ini, tuan-tuan. Saudara, itu yang kita nak belajar daripada surah Ad-Duha tadi, yang mana Allah jawab, aku tidak tinggalkan engkau dan kami tidak benci kepada engkau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini nak bagi motivasi kepada kita semua. Cuba tengok ayat yang seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuan-tuan. Saya tengok alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awa. Tuan-tuan, saya ambil ayat yang seterusnya tadi, saya skip yang tadi. Allah nak memperingatkan balik kepada Nabi Muhammad SAW tentang keadaan Allah melindungi dan Allah jaga baginda Nabi ketika mana dia dalam keadaan 2 bulan dalam riwayat dalam kandungan ibunya, bapanya meninggal. Lepas tu walaupun beliau ataupun baginda dalam merupakan anak yatim, tetapi Allah menjaganya. Yatima fa'awa. Dalam keadaan itu Allah menjaganya. Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi SAW keliru ataupun dalam keadaan bingung, Allah memberikan petunjuk. Dan yang ketiga, ketika mana Nabi SAW dalam keadaan susah, miskin, ailan fa'aghna, Allah yang memberikan kekayaan itu, Allah yang memberikan rezeki. Saudara, 3 benda ni cukup memberikan motivasi. Think positif. Dalam tempoh PKP ini, think positif kerana Allah melindungi kita seperti mana Allah melindungi Nabi yang tercinta. Pertama, dalam keadaan apa? Tak ada lapar, jangan risau, Allah akan lindungi kita. Allah akan berikan rezeki. InsyaAllah banyak bantuan-bantuan yang akan kunjung tiba. Allahu Akbar. Tiba-tiba macam mana nak bayar kad kredit, macam mana Allah, rupanya kita dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Malaysia. Subhanallah. Pertama, Allah lindung kita, tuan-tuan. Allah jaga kita. InsyaAllah, percaya. Think positif. Allah bersangka baik dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melindungi kita. Dalam keadaan kita pening kepala, macam mana nak urus rumah dan sebagainya, macam mana, fahada. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan bantu kita, tuan-tuan. Dengan syarat, minta dengan dia, minta dengan Allah.
Khusus, ya Allah, aku pening nak ajar macam mana nak buka buku ni. Aku tak berapa pandai matematik ni, ya Allah. Cikgu minta macam-macam dalam tempoh ni. Aku pula kena ajar, ya Allah. Aku tak berapa nak pandai. Bantu aku, ya Allah. Allah fahada. Allah akan bantu. Dan yang terakhir, ailan fa'aghnah. Kalau kita rasa tak berapa nak cukup rezeki kita, usahawan-usahawan kecil, saudara-saudara kita yang tak berapa nak baik rezekinya, dia merasakan logik akalnya. Tempoh 2 minggu je, 2 minggu ni pun kita tak ada rezeki. Ini kan pula sampai 14 April. Ya Allah, macam mana ni. Ailan fa'aghnah. Allah akan berikan kekayaan itu. Allah akan berikan rezeki itu. Allah Maha memberi rezeki, tuan-tuan. Saudara, rakan-rakan FB sekalian. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki. Jangan risau. Allah akan jaga kita. Allah akan berikan petunjuk dan berikan jalan kepada kita. Dan Allah akan berikan rezeki pada kita. Percayalah. Ini kata Allah dan kata Rasul tercintanya. Percayalah. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Saudara, saya rasa cukup panjang dah saya cerita. Dia banyak lagi nota-nota penting ni, tapi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya dan juga semua dalam tempoh kita dalam perintah kawalan pergerakan. Banyakkan think positif atau berfikir secara positif. Bersangka baik dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita pada hari ini, pada tempoh ini. Bersangka baik dengan Allah. Allah bersama-sama dengan kita. Dengan syarat, tuan-tuan, ulama sebut hati mau kena baik, jauhkan maksiat, dan dalam kita bersangka baik dengan Allah, banyakkan melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Oi, pening kepala kalau dalam tempoh PKP duduk kat rumah, azan tak dengar dah. Ada azan ada dengar, mungkin masjid jauh, surau jauh, tak berapa nak dengar. TV pula tak buka. Tak solat. Tak baca Quran. Tak minta doa pada Allah. Tuan-tuan, bersangka baik dengan Allah. Ingat, teruskan melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan pada masa yang sama, jauhkan daripada perkara-perkara yang mungkar dan maksiat. Ini sangat penting. Kita nak bersangka baik dengan Allah. Dalam hadis Nabi SAW, muttafaqun alaih, dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba aku. Kalau dia mengingati aku pada dirinya, aku akan mengingati dia pada diriku. Kalau dia mengingati aku dalam satu keramaian, aku akan mengingatinya dalam keramaian ataupun perhimpunan yang lebih baik daripada dia. Kalau hamba-Ku ini ingat padaku sejengkal, aku akan ingat padanya sehasta. Kalau dia ingat padaku ukurannya sehasta, aku akan ingat kepadanya sedepa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi tadi, kalau dia datang atau ingat kepadaku seperti berjalan, aku akan ingat kepadanya seperti berlari. Saudara, rakan-rakan FB yang dikasihi sekalian, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat dekat dengan kita. Satu, minta padanya, bermunajat padanya. Saya menyuruh kepada kita semua untuk kita banyakkan berdoa dan menangis. Menangislah, memintalah kepada Allah. Sangat-sangat dekat Allah itu kepada kita. Saudara, baik sangka, baiki amal. Orang yang buruk, buruk amalannya. Dan saya tinggalkan dengan satu hashtag ini. Think positive and positive things will happen. InsyaAllah. Dan jangan lupa, InsyaAllah pada Zuhur ini, kita masih lagi tidak melaksanakan solat Jumaat. Ini adalah tuntutan ataupun yang diminta oleh pihak kerajaan, bahkan telah dipersetujui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan para ulama kita, mufti-mufti di Malaysia. Teruskan berada di rumah, bukan tak solat langsung, tapi kita tetap kena melakukan ketaatan kepada Allah dengan menggantikannya dengan solat fardu.
iaitu fardu zuhur. Selepas itu kita dinasihatkan untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat hajat serentak di rumah. Bawa anak-anak, bawa isteri, bawa siapa-siapa yang ada berada dekat rumah, ambil wuduk, kita mulai dengan solat fardu, lepas tu kita solat hajat beramai-ramai. Mudah-mudahan Allah dengar rintihan kita, Allah dengar permintaan kita, dan saya percaya di antara semua banyak-banyak rakyat Malaysia, saya percaya dan yakin ada orang-orang yang saleh, ada orang yang apabila dia minta kepada Allah, dia mengaminkan doa, insya-Allah Allah terima dan Allah makbulkan doanya. Bila serahkan urusan ini kepada Allah, kerana Allah tahu apa yang kita tak tahu. Asallahu an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik untuk kita, tetapi Allah tak suka. Ada benda yang kita tak suka, Allah suka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang baik untuk kita dan kita tak tahu. Terima kasih semua. Oh, Masya Allah. Timbalan pengarah operasi pun ada. Tuan Haji Munir pun ada. Subhanallah. Masya Allah. Segannya. Subhanallah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Mungkin banyak saya berceloteh sikit. Saya selitkan beberapa sikit nasihat-nasihat yang mudah-mudahan memberi satu manfaat kepada saya dan juga semua. Dan mudah-mudahan kita jangan lupa bersangka baik dengan Allah. Think positive and positive things will happen. InsyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan insyaAllah nantikan perkongsian-perkongsian lain yang akan disajikan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui FB Live Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih semua. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Allah lindung kita semua. Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna habbak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu keampunan. Mohon ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan ayah kami, dosa umat Islam, ya Allah. Ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah, kami bermunajat dan kami meminta kepadamu, ya Allah, agar kami dilindungi, kami diberkati, kami dirahmati. Kau berikanlah sebanyak-banyaknya pahala kepada kami dalam keadaan kami menimpa dan mendepani semua ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami cuba sabar, kami cuba menjadi hamba-Mu yang dekat dengan-Mu, ya Allah, dalam keadaan kami lebih dekat dengan keluarga kami. Bantulah kami, berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Kami lemah, kami tak kuat, ya Allah. Kami minta kepada-Mu untuk Engkau melindungi kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah frontliner kami, ya Allah. Bantulah semua petugas-petugas yang berhempas pula siang dan malam untuk merawati dan mengubati pesakit-pesakit COVID-19 ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kami sayangkan mereka seperti kami sayangkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Mereka ada keluarga, mereka ada anak, mereka ada suami yang lama mungkin mereka tak menjumpai mereka, menemui mereka, ya Allah. Berikanlah ketenangan pada hati-hati mereka. Bukakanlah dada-dada mereka untuk sentiasa berfikiran yang baik, berfikiran positif, bersangka baik dengan-Mu, ya Allah. Kerana kami yakin dan percaya dalam ajaran-Mu, Engkau sedang memberikan banyak sangat pahala kepada kami. Engkau sedang mendekatkan diri kami dekat lebih kepada-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah penyakit ini, makhluk yang bernama COVID-19 ini jauh daripada kami, ya Allah.
jauhkanlah ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Kami berlindung hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.